buangan sampah je. Fenomena ni berlaku kat Venezuela sebabkan inflasi yang terlampau tinggi. Sampai kan harga 10 kilo beras RM187. Susu sekotak RM400. Macam mana boleh berlaku? Kalau nak tahu, Venezuela adalah negara yang paling banyak sumber minyak kat dunia. Sebabkan dia paling banyak minyak, mesti dia paling kaya kan tu kan. Disebabkan tu, Venezuela terlampau selesa sampai kan dia tak pelbagaikan sumber ekonomi. So bila harga minyak jatuh, ekonomi pun terus drop. Bila ekonomi jatuh sangat sampai dapat makanan pun susah, rakyat akan mula buat protes. Solusi kerajaan time tu adalah dengan mencetak lebih banyak duit kertas. Banyak sangat kat market sampai tak ada nilai langsung. Tak ada nilai sampai kan duit tu dijadikan kraft tangan. Macam ni. Menurut keadaan, Presiden Venezuela adalah seorang pemerintah yang diktator. Semua kena ikut cara dia, siapa melawan masuk penjara. Inflasi meningkat sehingga 3,646%. Kalau tahun lepas kita perlukan RM3,000 untuk sara 500 member, tahun ni perlukan RM10 juta untuk maintain lifestyle yang sama. Bantuan makanan hanya diberikan kepada pengundi parti kerajaan saja. Itu pun dia bagi 2 kilo beras, sekotak susu, sekilo tepung. And they expect untuk bertahan selama sebulan. Untuk 4 orang family members. Untuk pengundi yang tak buat kerajaan, hanya akan diberikan kepala ikan sahaja. Harga makanan barang sebenarnya naik sangat sampai kan rakyat terpaksa beli daging busuk untuk teruskan kehidupan. Tak lupa juga, bekalan elektrik akan dipotong sebanyak 10 kali. Sekali potong dia akan potong selama 2-3 jam. Jadi orang yang bisnes jual daging, ayam, rosaklah daging diorang. Kalau nak konten macam lain, boleh like, comment, share and follow. Bye! Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, isu inflasi menjadi topik hangat yang sering dibincangkan oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Inflasi merujuk kepada peningkatan harga barangan dan perkhidmatan secara berterusan dalam satu tempoh masa tertentu yang secara langsung memberi kesan kepada kuasa beli rakyat. Apabila inflasi meningkat, nilai wang akan menurun, menyebabkan pengguna perlu membayar lebih untuk mendapatkan barangan yang sama berbanding sebelumnya. Fenomena ini bukan sahaja memberi tekanan kepada isi rumah berpendapatan rendah, malah turut dirasai oleh golongan pertengahan dan perniagaan kecil. Di Malaysia, perkembangan inflasi dipantau rapat oleh Bank Negara Malaysia serta Jabatan Perangkaan Malaysia yang bertanggungjawab menyediakan data rasmi berkaitan Indeks Harga Pengguna, IHP. Data ini menjadi asas penting dalam menilai tahap kestabilan ekonomi negara. Walaupun Malaysia sering mencatat kadar inflasi yang lebih rendah berbanding beberapa negara lain, tekanan global seperti kenaikan harga minyak, gangguan rantaian bekalan, serta perubahan kadar pertukaran mata wang tetap memberi impak kepada ekonomi tempatan. Dalam masa yang sama, platform digital seperti channel YouTube TV Rosak Studio semakin memainkan peranan dalam menyampaikan maklumat ekonomi secara santai dan mudah difahami oleh orang ramai. Melalui pendekatan kreatif dan gaya penyampaian yang bersahaja, topik kompleks seperti inflasi dapat difahami oleh pelbagai lapisan masyarakat tanpa rasa bosan. Dengan latar belakang ini, perbincangan mengenai inflasi Malaysia masa kini menjadi sangat relevan. Ia bukan sahaja mencerminkan keadaan ekonomi semasa, malah memberi gambaran tentang cabaran yang bakal dihadapi serta langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengekang kesannya terhadap rakyat dan negara secara keseluruhan. Sebelum kita mula, jom kita berpantun dulu. Pergi ke pasar membeli ikan, singgah sebentar membeli roti. Harga naik, bukan main. Dompet kering tiap hari. Harga naik senyap-senyap, rakyat Malaysia makin terhimpit. 2026. Secara umum, kadar inflasi di Malaysia pada masa kini berada dalam keadaan terkawal, namun tetap menunjukkan tekanan tertentu akibat faktor dalaman dan luaran. Inflasi diukur melalui Indeks Harga Pengguna, IHP, yang merangkumi pelbagai kategori perbelanjaan seperti makanan dan minuman, pengangkutan, perumahan serta pendidikan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kenaikan harga makanan menjadi penyumbang utama kepada inflasi, terutamanya bahan mentah seperti ayam, sayur-sayuran dan minyak masak. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi inflasi ialah harga komoditi global. Sebagai contoh, kenaikan harga minyak mentah dunia memberi kesan langsung kepada kos pengangkutan dan logistik. Apabila kos penghantaran meningkat, harga barangan di pasaran turut naik. Selain itu, konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global juga menyebabkan bekalan barangan tertentu menjadi terhad, sekaligus menaikkan harga. Di peringkat domestik, dasar kerajaan memainkan peranan penting dalam mengawal inflasi. Subsidi bahan api dan barangan asas membantu menstabilkan harga, namun pada masa yang sama memberi tekanan kepada kewangan negara. Apabila subsidi dikurangkan atau disasarkan semula,
pengguna mungkin akan merasai kenaikan harga secara langsung. Contohnya, pelaksanaan subsidi bersasar bagi petrol dan diesel boleh menyebabkan sesetengah golongan perlu membayar harga lebih tinggi berbanding sebelum ini. Dalam kupasan santai oleh channel YouTube TV Rosak Studio, isu ini sering digambarkan sebagai harga naik perlahan-lahan, tapi dompet makin cepat kosong. Pendekatan sebegini membantu masyarakat memahami realiti inflasi dalam kehidupan seharian tanpa perlu membaca laporan ekonomi yang kompleks. Selain itu, kadar pertukaran mata wang juga mempengaruhi inflasi. Jika nilai ringgit melemah berbanding mata wang utama seperti dolar Amerika, kos import akan meningkat. Malaysia yang bergantung kepada import untuk beberapa jenis makanan dan barangan keperluan akan terkesan apabila harga import menjadi lebih mahal. Ini akhirnya memberi tekanan kepada harga di pasaran tempatan. Dari sudut permintaan pula, peningkatan perbelanjaan pengguna selepas pandemik turut menyumbang kepada inflasi. Apabila ekonomi kembali pulih, permintaan terhadap barangan dan perkhidmatan meningkat dengan mendadak. Jika bekalan tidak dapat menampung permintaan tersebut, harga akan naik. Fenomena ini dikenali sebagai inflasi tarikan permintaan, demand pull inflation. Di samping itu, kos pengeluaran yang meningkat turut menyumbang kepada inflasi. Tolakan kos, cost push inflation. Kenaikan gaji minimum, harga bahan mentah, dan kos tenaga menyebabkan pengeluar terpaksa menaikkan harga produk mereka untuk mengekalkan keuntungan. Ini dapat dilihat dalam sektor makanan dan minuman, di mana banyak peniaga kecil terpaksa menaikkan harga jualan bagi menampung kos operasi. Menariknya, melalui kandungan TV Rosak Studio, situasi ini sering digambarkan dengan analogi kehidupan harian, seperti harga nasi lemak yang dulu RM1 kini menjadi RM3 atau lebih. Walaupun nampak kecil, perubahan ini memberi kesan besar apabila dikumpulkan dalam perbelanjaan bulanan. Walaupun inflasi memberi kesan negatif kepada pengguna, ia juga mempunyai beberapa kesan positif jika berada pada tahap sederhana. Inflasi yang terkawal boleh menggalakkan perbelanjaan dan pelaburan kerana pengguna cenderung membeli lebih awal sebelum harga meningkat. Ini membantu merangsang pertumbuhan ekonomi. Namun jika inflasi terlalu tinggi, ia boleh menjejaskan kestabilan ekonomi dan mengurangkan keyakinan pelabur. Bagi menangani inflasi, pelbagai langkah telah diambil oleh kerajaan Malaysia. Antaranya termasuk kawalan harga bagi barangan tertentu, pemberian subsidi, serta bantuan kewangan kepada golongan berpendapatan rendah. Selain itu, dasar monetari yang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia seperti pelarasan kadar faedah juga bertujuan mengawal inflasi. Apabila kadar faedah dinaikkan, pinjaman menjadi lebih mahal, sekaligus mengurangkan perbelanjaan dan tekanan inflasi. Pengguna juga perlu memainkan peranan dalam menghadapi inflasi. Perancangan kewangan yang bijak, seperti membuat bajet, mengurangkan perbelanjaan tidak perlu, dan mencari alternatif yang lebih murah, dapat membantu mengurangkan beban kewangan. Selain itu, kesedaran tentang harga pasaran dan amalan membeli secara berhemah juga penting dalam memastikan pengguna tidak terkesan secara berlebihan oleh kenaikan harga. Dalam banyak video TV Rosa Studio, mesej utama yang disampaikan ialah jangan tunggu kaya baru nak urus duit, tapi urus duit supaya tak makin miskin. Walaupun disampaikan dengan humor, mesej ini sangat relevan dalam situasi inflasi semasa. Dalam jangka panjang, usaha meningkatkan pengeluaran tempatan dan mengurangkan kebergantungan kepada import boleh membantu menstabilkan harga. Pelaburan dalam sektor pertanian, teknologi, dan industri tempatan dapat meningkatkan bekalan dan mengurangkan kos. Ini seterusnya membantu mengawal inflasi dan memastikan kestabilan ekonomi negara. Kesimpulannya, inflasi di Malaysia adalah hasil interaksi pelbagai faktor yang kompleks, termasuk faktor global dan domestik. Walaupun cabaran inflasi tidak dapat dielakkan, langkah yang tepat oleh kerajaan, sektor perniagaan, dan pengguna dapat membantu mengurangkan kesannya. Sebagai penutup, inflasi merupakan satu fenomena ekonomi yang tidak dapat dielakkan dalam mana-mana negara, termasuk Malaysia. Namun begitu, tahap dan kesannya bergantung kepada bagaimana ia diuruskan oleh pihak berkuasa serta bagaimana masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Inflasi yang sederhana dan terkawal sebenarnya boleh menjadi petanda ekonomi yang berkembang, tetapi jika tidak dikawal, ia mampu memberi kesan buruk kepada kestabilan kewangan dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Malaysia, usaha berterusan oleh Bank Negara Malaysia dan kerajaan dalam mengawal inflasi adalah amat penting. Melalui dasar monetari dan fiskal yang seimbang, negara dapat mengekalkan kestabilan harga serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan. Pada masa yang sama, rakyat juga perlu lebih peka dan bijak dalam mengurus kewangan pribadi bagi menghadapi cabaran kenaikan kos sara hidup.
Akhir sekali, peranan media digital seperti channel YouTube TV Rosak Studio tidak boleh dipandang remeh. Dengan gaya santai, bersahaja dan kadang-kadang humor rosak, ia berjaya membuka mata masyarakat tentang isu ekonomi yang sebelum ini dianggap berat. Dengan gabungan usaha kerajaan, kesedaran rakyat dan penyampaian maklumat yang kreatif, Malaysia mampu menghadapi cabaran inflasi dengan lebih baik dan terus menuju ke arah ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.